Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh dan salam sejahtera. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya, insya-Allah kita akan menyambung lagi ya pengajian kita di dalam kursus CTU 072 kursus pendidikan Islam, dan pada kali ini kita akan membincangkan bab 7 iaitu berkenaan dengan tokoh pendidikan Islam contemporary. Seperti biasa, kita akan membincangkan terlebih dahulu subtopik yang bakal didiskusikan di dalam topik ini, dalam bab ini, iaitulah pengenalan. Ya, seterusnya kita akan bercakap berkenaan dengan 7.1 tokoh-tokoh ilmuwan dan intelektual di era contemporary, dan yang mana ia terbahagi kepada 3 subtopik, iaitu tokoh akademik tempatan sebelum kemerdekaan, tokoh pendidikan Islam selepas kemerdekaan, dan kita juga akan bercakap berkenaan dengan tokoh akademik antarabangsa. Dan kemudiannya barulah kita akan menyimpulkan perbincangan kita untuk topik ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, Islam mempunyai sejarah kegemilangan dan kecemerlangan yang luar biasa dan begitu unik, ya, sebagaimana yang tercatat di dalam buku-buku sejarah, bermula daripada era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempamerkan kebijaksanaan dan keintelektualan yang luar biasa apabila berjaya mentransformasikan masyarakat Arab jahiliyah kepada masyarakat yang lebih bertamadun. Tidak cukup dengan itu, Rasulullah juga mempamerkan credibility di dalam bidang kepimpinan, dengan melahirkan negara Islam Madinah dan membawa panji-panji Islam, menunjukkan betapa Islam ini yang mempunyai undang-undang yang begitu kukuh, adil dan saksama, dengan melahirkan perlembagaan pertama bertulis di dunia, iaitu Perlembagaan Islam Madinah. Kemudian kejayaan, kecemerlangan, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilestarikan pula oleh para sahabat ridwanullahu anhum, yang mana para sahabat juga mencatatkan kecemerlangan dalam zaman masing-masing, yang bermula daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan kemudian legasi para sahabat ridwanullahu anhum ini dilestarikan pula oleh Bani Umayyah, kekhalifahan Bani Umayyah, yang mana di sana pencapaian dari sudut pembangunan infrastruktur yang luar biasa, membangunkan bandar-bandar besar, dan kemudian diperkasakan lagi bila masuk ke zaman Abbasiyah, iaitu zaman tabi'in, yang mana kita melihat di zaman Abbasiyah, kegemilangan yang paling utama yang dapat disaksikan oleh seantero dunia adalah kegemilangan di dalam ilmu pengetahuan. Jadi untuk itu, kegemilangan demi kegemilangan ini melahirkan ramai tokoh-tokoh yang menjadi suri tauladan kepada kita, bertepatanlah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris kepada para nabi. Jadi untuk itu layaklah mereka ini dijadikan sebagai role model kita di dalam melaksanakan usaha-usaha untuk memperkasakan lagi dunia pendidikan, sama ada dunia pendidikan itu daripada paksi ataupun berperspektifkan Islam, ataupun melihat daripada kacamata barat. Dalam kita membicarakan berkenaan dengan tokoh-tokoh ini, kita akan bahagikan topik ini kepada 3 era tokoh-tokoh ini. Yang pertamanya tokoh akademik tempatan sebelum kemerdekaan, tokoh pendidikan Islam selepas kemerdekaan, dan kemudiannya tokoh akademik di peringkat antarabangsa. Baiklah, di antara tokoh akademik tempatan sebelum kemerdekaan, iaitulah nama yang tidak perlu saya perkenalkan lagi, Munshi Abdullah, ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Abdul Qadir, yang lahir pada tahun 1797 sehingga 1854 Masihi. Baik, apa yang hebatnya tentang Munshi Abdullah? Para pelajar yang dikasihi sekalian, Munshi Abdullah sebenarnya adalah berketurunan Arab India,
yang mana beliau telah pun mula menghafaz Al-Quran pada usia 10 tahun dan kemudiannya telah pun dilantik sebagai seorang guru ya untuk mengajarkan askar-askar Melayu yang berada di kem-kem India dan juga mengajarkan askar-askar yang mualaf yang baru sahaja embrace Islam ataupun yang baru sahaja kembali semula kepada agama fitrah. Jadi untuk itu perkataan munshi itu sendiri anak-anak adalah berdasarkan daripada perkataan Hindustani yang membawa maksud guru bahasa. Jadi daripada situ kita faham Munshi Abdullah bukan setakat mengajarkan agama, bahkan beliau juga mengajarkan pelbagai bahasa. Beliau menguasai bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Urdu dan juga bahasa Inggeris. Untuk itu beliau telah dilantik sebagai penulis kepada diary Stamford Raffles yang mana akhirnya Stamford Raffles ini membawa Munshi Abdullah di dalam banyak pelayaran beliau dan akhirnya dengan pengalaman demi pengalaman itu lahirlah karya tersohor antaranya Munshi Abdullah dan juga 1811 Java Invasion apabila beliau menyaksikan kehadiran penjajah British dan juga penjajah Belanda ke tanah Java dan ianya diwartakan di dalam penulisan beliau di dalam buku tersebut dan beliau digelar sebagai bapa kesusasteraan Melayu moden. Seterusnya kita berkenalan dengan Sheikh Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi ataupun dikenali sebagai Al-Marbawi yang lahir pada tahun 1893 Masihi sehingga 1989 Masihi merupakan seorang yang panjang usianya dan ulama yang menguasai 3 bahasa iaitu bahasa Arab, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris Jadi apakah jasa Syekh Al-Marbawi ini yang terbesar kepada para pelajar yang bersekolah agama khususnya yang mereka akan tahu bahawa dictionary ataupun kamus yang ditulis oleh ditulis oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ini adalah suatu kemestian yang diwajibkan oleh semua para pelajar memilikinya jadi untuk itu anak-anak beruntungnya Syekh Al-Marbawi ini kerana karya tulisan beliau dapat dilihat sehingga ke hari ini dan beliau sebenarnya sebagaimana juga Munshi Abdullah yang mendapat pendidikan agama lebih awal pada usia 10 tahun lagi beliau sudah mula menghafaz 10 juzuk daripada Al-Quran dan kemudiannya mendapat pendidikan tertiary education, pendidikan tinggi di Universiti Al-Azhar dan kembalinya Marbawi ke tanah Melayu menyaksikan ramainya orang Melayu yang masih lagi tidak menguasai pendidikan agama Islam itu dengan sempurna, maka untuk itu lahirlah suatu impian Marbawi untuk menuliskan, melakarkan kamus di dalam bahasa Melayu kepada bahasa Arab dan kemudian daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu untuk membantu kefahaman terhadap bahasa Arab kemudiannya apabila di atas permintaan peminat bahasa maka Marbawi meluaskan lagi terjemahannya kepada terjemahan bahasa Melayu, bahasa Arab dan kepada bahasa Inggeris jadi untuk itu lahirlah kamus Al-Marbawi dalam 3 bahasa. Dan kemudian Syekh Al-Marbawi macam saya kata tadi hidup lama akhirnya pada tahun 1980 beliau dianugerahkan sebagai doktor persuratan kehormat daripada UKM dan diangkat sebagai tokoh Ma'al Hijrah yang pertama ketika di zaman Tun Dr. Mahathir Mohamad. Seterusnya kita berkenalan dengan Za'ba nama yang saya rasa sudah sinonim dengan para pelajar khususnya yang menggemari tulisan Jawi. Baiklah, Za'ba adalah di antara pejuang ataupun kita panggil sebagai reformis kepada penulisan Jawi kerana jika tiada Za'ba maka kita tak tahu apa yang berlaku di dalam tulisan Jawi yang merupakan tulisan yang membentuk jati diri orang Melayu. Actually kita memanglah sebagai orang Melayu kita sekarang ni menggunakan bahasa Melayu tetapi penulisan kita sebenarnya adalah menggunakan aksara huruf-huruf daripada tulisan Rumi jadi kalau kita nak tengok jati diri orang Melayu sebenarnya adalah bila kita melihat pandai tak orang-orang Melayu itu membaca Jawi jadi barulah dia ada jati diri yang sempurna sebagai seorang Melayu jadi untuk itu Za'ba ataupun nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad merupakan seorang kanak-kanak yang dilahirkan di Negeri Sembilan yang menariknya tentang Za'ba ini yang saya suka nak share dengan para pelajar yang dikasihi sekalian. Za'ba ini sebagaimana kalau kita tengok cerita Abraham Lincoln Abraham Lincoln, keinginan kecintaan terhadap ilmu itu menyebabkan Abraham Lincoln sanggup berjalan
dengan beribu-ribu batu ya, dan menggunakan ya papan, menggunakan batu ya, dan menggunakan arang untuk belajar menulis, membaca dan juga mengira. Jadi Za'ba ini juga ya mempunyai semangat yang sama dengan Abraham Lincoln ya. Jadi Za'ba ini ya, kalau kita baca kisah kehidupannya pada awal ya, dia bukanlah daripada kalangan anak yang terlalu senang ataupun terlalu susah, tetapi ya keluarganya tidak mampu untuk menghantarkan dia kepada pendidikan formal di sekolah-sekolah Inggeris. Jadi untuk itu minat dia terhadap dunia pendidikan menyebabkan Za'ba menulis, dia belajar menulis, mengira, membaca menggunakan ya bulu ayam sebagai pena dan menggunakan ya pelepah pokok pisang ya sebagai lembaran untuk menulis, dia berlatih menulis. Jadi minatnya itu yang menyebabkan akhirnya ya arwah ayahnya sangat-sangat teruja ya untuk mengumpulkan duit dana ya untuk menghantar beliau ke sekolah Inggeris, dan akhirnya ya sumbangan ya dan jasa bapanya itu tidak disia-siakan. Akhirnya Za'ba menjadi anak Melayu pertama ya yang lulus ujian Cambridge Senior ya pada tahun 1915 ketika itu di Singapura, dan kemudiannya beliau mendapat tawaran beasiswa. Lalu untuk itu beliau dihantar ya bekerja di London, di University of London ya, walaupun ya beliau mengajar sebagai tutor di dalam bahasa Melayu, maknanya kata memerlukan kepada dua bahasa ya, sebab masa itu orang Inggeris pun begitu berminat untuk belajar ya bahasa Melayu, bukan hanya disebabkan oleh ilmu tetapi juga disebabkan oleh keperluan penjajahan itu sendiri ya. Jadi untuk itu akhirnya bila Za'ba balik ke tanah Melayu, beliau terpukul melihat ya betapa ramainya anak-anak orang Melayu ini sudah mula melupakan ya tulisan Jawi, ataupun banyak ya perubahan yang berlaku di dalam tulisan Jawi ini yang menyebabkan Za'ba merasa terpanggil ya untuk contribute ya, untuk memberikan kontribusi ya di dalam penulisan Jawi, lalu merangka pembetulan ya penulisan Jawi itu. Ini yang saya sebutkan sebagai reformis ya di dalam penulisan Jawi. Jadi akhirnya sambil dia memperbetulkan tulisan Jawi, Za'ba juga tetap menulis ya, di antara bukunya adalah buku Pelita Bahasa The Light of the Language dan juga buku Ilmu Penulisan Melayu. Baiklah, di antara tokoh paling hebat di dalam dunia pendidikan ya. Jadi kalau kamu nak tahu daripada mana datangnya peperiksaan SRP, SPM dan juga STPM, ianya bermula dengan lahirnya seorang tokoh ya yang dinamakan sebagai Aminuddin Baki pada 1926 sehingga 1965. Baik, apa jasa Aminuddin Baki ni anak-anak? Aminuddin Baki adalah orang yang di antara pemuda Melayu yang memiliki patriotism yang begitu tinggi. Yang makna kata ketika beliau balik ya daripada pengajiannya ya, beliau merupakan pelajar yang cemerlang ya. Jadi untuk itu beliau mendapat anugerah beasiswa Ratu England untuk belajar ya di University of London ya, sebagaimana juga dengan Za'ba. Tapi sekembalinya beliau ke tanah Melayu, beliau mendapati ramai anak-anak Melayu ini dianaktirikan di dalam pejabat-pejabat kerajaan yang ditadbir oleh Inggeris ya. Jadi untuk itu, untuk meningkatkan taraf anak-anak Melayu ini, maka ya Aminuddin Baki mencadangkan supaya Inggeris ya membenarkan beliau merangka ya penilaian ataupun pentaksiran yang nak mengukur ya sejauh mana ya pencapaian anak Melayu ini di dalam dunia pendidikan. Ya, jadi untuk itu lahirlah ya perlahan-lahan daripada usaha-usaha itu nanti kemudiannya lah ya kita akan dapat lihat peperiksaan tersebut. Tapi sebelum itu ya lahirnya kerangka ya STPM ataupun Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia yang setara ataupun paralel ya dengan pencapaian Senior Cambridge ataupun Cambridge Senior ya yang dilaksanakan di dalam pendidikan Inggeris. Jadi kemudiannya apabila ramai anak Melayu yang lulus ya dengan cemerlang di dalam peperiksaan STPM itu, masa itu dipanggil sebagai Senior Cambridge still ya. Jadi untuk itu ramailah anak-anak Melayu mula diterima ya di dalam pejabat pentadbiran. Dan yang paling penting sekali, Aminuddin Baki memastikan diri beliau ini wujud di dalam mana-mana jawatan kuasa pendidikan yang nak melaksanakan ataupun nak merangka semula ya plan pendidikan untuk anak-anak Melayu ya. Jadi untuk itu beliau ya, itu yang kita katakan dakwi haraki. Kalau kamu masih ingat lagi lah perkataan dakwi haraki ni. Dakwi haraki ni maksud dia berketerampilan ya, dia kita panggil sebagai tokoh yang begitu proaktif ya di dalam pelaksanaan
ya pendidikan itu. Jadi untuk itu beliau ya di antara mereka, orang yang terlibat di dalam jawatan kuasa Barnes 1951, jawatan kuasa Razak 1955, jawatan kuasa Rahman Talib 1960 dan juga jawatan kuasa perancangan pendidikan tinggi, di mana ya antara fungsi yang terbesar ya yang disumbangkan oleh Aminuddin Baki, yang pertamanya tadi adalah kaedah penilaian yang lebih lebih fair, lebih adil kepada pelajar-pelajar Melayu, dan yang keduanya anak-anak yang Aminuddin Baki berkeras yang menetapkan kurikulum pendidikan Islam itu menjadi subjek teras ya di dalam sistem pendidikan kebangsaan. Itu yang menyebabkan alhamdulillah akhirnya ya daripada usaha Zakbar ya mengekalkan tulisan Jawi di dalam silabus ya bahasa Melayu, dan kemudiannya jasa Aminuddin Baki di dalam mengekalkan ya subjek ataupun kursus pendidikan Islam, menyebabkan hari ini ya kita melihat ya kursus pendidikan Islam ini menjadi subjek wajib lulus ya di mana-mana peringkat di dalam pendidikan arus perdana Malaysia. Ya, jadi ini antara jasa beliau lah ya, dan kemudiannya akhirnya bagi baik mungkin kita akan menganggap bahawa bila ada peperiksaan ini menyusahkan. Tidak, sebenarnya peperiksaan lebih kepada suatu penilaian ya untuk menilai pelajar-pelajar ini ke mana arah tujuannya selepas itu ya. Tapi kemudiannya ya dalam dekad kita pada hari ini orang menyalahfahamkan ya, orang salah faham ataupun orang mentafsirkan ya pendidikan itu in such a way yang menyebabkan peperiksaan itu menjadi lambang untuk bukan penilaian, sebaliknya ya untuk mendapatkan lebih A ya yang tersalah disalah tafsirkan ya di dalam penilaian itu sendiri. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya kita beralih kepada tokoh pendidikan Islam selepas kemerdekaan, dan tokoh-tokoh yang bakal kita kongsikan ataupun kita diskusikan sebentar lagi bukanlah kaleng-kaleng manusia kan. Jadi makna dia mereka ini adalah tokoh-tokoh yang mempunyai pencapaian yang luar biasa dalam bidang keilmuan. Di antaranya adalah Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid yang lahir pada tahun 1922 dan meninggal pada tahun 2020 ya, baru lagi ya ketika era pandemik tempoh hari. Ya, jadi beliau ya merupakan ya keturunan Melayu Arab ya, walau bagaimanapun ya beliau telah pun dihantar untuk mendapatkan pengajian Inggeris ya pada peringkat awal ya, dan berjaya menamatkan ya pendidikan di Raffles College di Singapura, dan kemudiannya beliau telah pun ya menyambung pengajian di Universiti Malaya, dan akhirnya ya minat beliau terhadap dunia ketimuran ini menyebabkan beliau menyambung pengajian di Waseda University di Jepun. Itu yang menyebabkan ya Profesor Diraja Ungku Aziz ni menguasai pelbagai bahasa, di antaranya adalah bahasa Arab ya, bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga bahasa Jepun ya, tidak terkecuali bahasa Jawa yang dia belajar daripada rakan-rakan lah ya. Jadi antara ya pencapaian terbesar Profesor Diraja Ungku Aziz ini adalah ya, kalau kita melihat beliau antara yang mendapat ijazah kelas pertama ya daripada Fakulti Ekonomi Universiti Malaya ya. Jadi ini suatu pencapaian ya sebab bidang itu adalah bidang yang majoritinya dikuasai oleh penjajah Inggeris dan juga ya di kalangan anak berbangsa Cina pada ketika itu. Jadi pencapaian beliau ini boleh dianggap sebagai suatu pencapaian yang kata memberangsangkan ya, meniup semangat ya anak-anak Melayu yang lain untuk berkecimpung di dalam bidang-bidang yang memerlukan ya kepakaran dalam bidang matematik dan sains ya. Dan kemudiannya ya beliau mengajar di Universiti Malaya, dan kemudiannya ya beliau juga dianugerahkan sebagai Profesor Diraja dan Profesor Emeritus selepas beliau bersara ya. Dan tidak cukup dengan anugerah-anugerah yang diberikan di Malaysia, beliau juga menerima ya pelbagai anugerah, di antaranya the Ordre des Arts et des Lettres ya daripada Perancis, kemudian the Grand Cordon ya of the Order of Sacred Treasure ya di Jepun ya, dan juga ya award ya Tun Abdul Razak Foundation Award ya daripada Malaysia ya. Jadi anugerah-anugerah itu sudah cukup untuk membuktikan ya jasa beliau khususnya di dalam memartabatkan bahasa Melayu ya. Jadi ini cerita berkenaan dengan Ungku Aziz ya. Nanti kita akan bercakap berkenaan sepupu Ungku Aziz itu sendiri, iaitulah
Baiklah, anak-anak yang dikasihi sekalian, tokoh yang seterusnya yang kita akan bicarakan adalah seorang tokoh yang begitu signifikan dengan UiTM. Ya, jadi mana-mana pelajar yang tak mengenali Tun Arsyad Ayub ini, ya, dianggap tidak berlaku adil ya terhadap empunya diri ya. Kerana apa? Kerana Tun Arsyad Ayub adalah merupakan di antara pengasas kepada terdirinya UiTM sebagai salah sebuah institusi pengajian tinggi awam yang tersohor di Malaysia pada hari ini. UiTM merupakan universiti terbesar di Malaysia kerana kita memiliki lebih daripada 14 cawangan di seluruh Malaysia. Jadi untuk itu para pelajar, bagaimana bermulanya ya UiTM? UiTM bermula ya sebagai pusat latihan ya untuk mendidik ataupun untuk membimbing orang Melayu ya untuk menceburi bidang-bidang teknologi ya, yang mana sebelum itu pusat latihan ini dikenali sebagai pusat latihan RIDA ya, Rural Industrial Development Authority ataupun agensi yang dibangunkan di bawah usaha MARA ya, dan kemudiannya ya dinaik taraf ya kepada Institut Teknologi MARA ya apabila sudah ada keperluan untuk mengiktiraf ya tenaga-tenaga mahir yang keluar daripada pusat latihan RIDA ya. Jadi untuk itu bila dinaik taraf, maka pelajar-pelajar yang keluar daripada pusat latihan RIDA ini sudah tidak lagi hanya berpegang dengan sijil ya, bahkan dibekalkan dengan diploma ya melalui penubuhan institut teknologi MARA ini. Maknanya kata di rebrand ya sebagai sebuah institusi ya. Namun begitu ya masih lagi belum boleh mengeluarkan ya sijil dalam bentuk ijazah, sehinggalah ya apabila kita sampai kepada era pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad ya. Jadi bila Tun Dr. Mahathir Mohamad melihat potensi ya pelajar-pelajar yang keluar daripada UiTM ini macam pisang goreng panas ya, diperlukan di dalam dunia perindustrian, dunia teknokrat ya, dunia bukan setakat teknokrat ya, bahkan juga dunia kita panggil dunia pembuatan ya, dan juga dunia perniagaan ya. Maknanya kata tenaga-tenaga mereka ini, kepakaran mereka ini diperlukan, maka akhirnya ya Institut Teknologi MARA ini di-rebrand semula sebagai University Institute Teknologi MARA ya. Kalau tak silap saya pada tahun 2010 ya, betulkan saya kalau saya salah ya, dan ianya berlaku di atas usaha antara yang committed ya terhadap usaha ini adalah Tun Arsyad Ayub ya. Jadi untuk itu alhamdulillah ya, Tun Arsyad Ayub ni usianya panjang ya, lahir pada tahun 1928 sehinggalah kini ya. Jadi untuk itu beliau bermula daripada keluarga pendidik, di mana of course ya zaman dahulu ya, zaman 1928 di bawah penjajahan Inggeris ya, walaupun ibu bapa kita pendidik, tapi kita tidaklah semewah ya guru-guru yang ada pada hari ini kan ya. Jadi untuk itu beliau menyedari betapa pentingnya anak-anak Melayu ini diberikan education ya. Jadi ini yang menyebabkan beliau terpanggil ya apabila selepas beliau kembali ya, beliau belajar ke luar negeri ya, belajar di London, dan kemudiannya apabila beliau balik ya beliau belajar mula-mula di Universiti Singapura, dan kemudiannya beliau belajar di Aberystwyth ya, United Kingdom lah ya. Dan apabila beliau balik ke Malaysia ya, beliau mendapati samalah juga ya sisi pandangannya dengan Aminuddin Baki. Makna dia ya, kalau Aminuddin Baki melihat ya pendidikan di peringkat arus perdana, manakala Arsyad Ayub pula merasakan perlunya suatu institusi ya ataupun satu pusat latihan yang melahirkan tenaga-tenaga mahir di dalam dunia sains dan juga teknologi, di dalam dunia pembuatan perkilangan dan sebagainya ya. Jadi itu yang menyebabkan akhirnya beliau mengusulkan ya kewujudan Dewan Latihan RIDA ini tadi ya, dan kemudiannya daripada Dewan Latihan RIDA berubah kepada ITM, dan kemudiannya menjadi UiTM ya. Jadi beliau merupakan pengarah pertama kepada kewujudan Institut Teknologi MARA ya pada tahun 1967 sehinggalah tahun 1975 ya. Dan untuk itu beliau ya telah menerima anugerah Tokoh RIDA MARA ya pada sambutan Jubli Emas UiTM pada tahun 2000. Seterusnya kita akan bercakap berkenaan dengan sepupu kepada Profesor Diraja Ungku Aziz tadi, iaitulah Tan Sri Syed
Muhammad Naqib Al-Attas, ya, yang lahir pada tahun 1931 dan meninggal pada tahun 2007, ya. Jadi pada permulaannya, ya, Syed Naqib Al-Attas ni sangat mencintai ilmu, dan walaupun ya macam saya kata tadilah, mereka ini berketurunan Arab Melayu, tetapi jati diri sebagai orang Melayu itu menyebabkan rasa kecintaan terhadap Melayu itu begitu tinggi. Untuk itu beliau, ya, selepas balik daripada pembelajaran, ya, di Bogor, Jawa, ya, beliau telah menyertai Regimen Askar Melayu Diraja, dan kemudiannya merupakan kandidat yang telah pun terpilih, ya, untuk menyertai The Royal Military Academy, ya, di Sandhurst, ya, England. Dan walaupun beliau mendapat latihan ya di luar negara, itu bukan bermaksud, ya, beliau menolak ke tepi, ya, orang kata apa, jati diri Melayunya. Maka untuk itu, ya, bila beliau kembali semula ke tanah Melayu, ya, beliau bersama dengan, ya, tokoh-tokoh akademik yang lain, ya, berusaha untuk memperkasakan orang Melayu melalui pendidikan, ya. Jadi untuk itu, ya, kita tengok Syed Naqib Al-Attas, ya, banyak menulis, ya, berkenaan dengan pendidikan, dan beliau juga berinspirasikan daripada pendidikan, ya, Imam Al-Ghazali, ya, di dalam penulisan beliau, ya. Jadi untuk itu kita melihat Syed Naqib Al-Attas, ya, kalau kita tengok, ya, di antara tokoh-tokoh pendidik, ya, yang diiktiraf di peringkat antarabangsa, nama Syed Naqib Al-Attas adalah di antara 5 yang paling atas sekali, ya, tokoh pendidik, ya, yang sangat dihormati di seluruh dunia, ya. Jadi untuk itu beliau pernah dianugerahkan sebagai The Canada Council Fellowship, ya, untuk menyambung pengajian, ya, di Montreal, dan kemudiannya beliau juga, ya, yang mengasaskan, ya, kita namakan sebagai college ataupun Institute, ya, of Malay Literature and Culture, ya, yang mana ianya, ya, ditubuhkan untuk memelihara khazanah Melayu dan juga bahasa Melayu, ya. Dan tidak cukup dengan itu, Syed Naqib Al-Attas juga adalah seorang yang sangat mencintai Islam, ya. Jadi untuk itu beliau mereformasikan pendidikan, ya, khususnya di Universiti Melaya. Kalau Profesor Diraja Ungku Aziz tadi banyak melaksanakan aktiviti di UKM, manakala Syed Naqib Al-Attas pula banyak melaksanakan aktiviti di UM, ya, Universiti Melaya. Jadi untuk itu kita lihat banyak, ya, falsafah dan juga pendidikan Islam ini diterap masuk ke dalam teras pendidikan yang berada di Universiti Melaya. Dan kita juga akan bercakap berkenaan dengan seorang lagi tokoh yang mengharumkan nama Melayu, ya. Bila kita bercakap pasal Melayu ni, kita bukanlah resis, tetapi, ya, in a way kita rasa berbangga dengan pencapaian anak Melayu yang pertama, ya, yang menjadi tenaga pengajar di Oxford University ini, iaitulah, ya, Datuk Doktor, ya, Muhammad Afifi Al-Akiti, yang lahir pada tahun 1976 dan mengajar di Oxford University sehinggalah kini. Ya, baik, apa ceritanya, apa sejarahnya Dr. Muhammad Afifi Al-Akiti ini? Beliau merupakan, ya, pelajar daripada sekolah pondok, ya, banyak mengembara di sekolah-sekolah pondok, tetapi dalam masa yang sama, ya, beliau tidak lupa kepada keperluan, ya, untuk menguasai bahasa, ya. Jadi untuk itu, ya, sewaktu beliau belajar, ya, dan beliau menyambung, ya, pengajian beliau ini di dalam bidang falsafah dan pendidikan di Queen's University di Belfast, yang kemudiannya, ya, beliau lulus dengan ijazah kelas pertama, dan disebabkan oleh, ya, beliau adalah penuntut terbaik 2001, beliau dianugerahkan ataupun diberikan beasiswa, ya, untuk menyambung sarjana dan juga doktor falsafah di Oxford University, ya. Jadi beliau, ya, kalau kita tengok ceritanya, ya, beliau menguasai 7 bahasa, ya. Di antaranya adalah of course bahasa Inggeris, bahasa Arab, ya, bahasa Sanskrit, ya, iaitu bahasa yang tidak lagi dipertuturkan oleh manusia pada hari ini, dan beliau juga kelebihannya beliau menguasai bahasa Hebrew, ya. Ini menyebabkan beliau banyak menulis, ya, kritikan dan juga menolak tuduhan-tuduhan yang diajukan oleh golongan orientalis dan juga sekularis terhadap Islam, ya. Jadi dan akhirnya, ya, beliau diberikan, ya, pangkat datuk, ya, anugerah daripada Sultan Perak, ya, yang mana anugerah ini, ya, adalah di atas jasa beliau sebagai ahli Dewan Penasihat Agama Islam untuk Majlis Agama Islam Perak.
Baiklah, tokoh akademik ya di peringkat antarabangsa pula ya para pelajar dikasih sekalian, antaranya ya yang begitu signifikan ya di dalam dunia pendidikan adalah Said Qutb. Baiklah, Said Qutb ya lahir pada tahun 1906 sehingga 1966 Masihi, merupakan seorang guru yang juga bertindak sebagai seorang penulis, seorang sastrawan dan juga seorang pemikir Islam ya. Jadi untuk itu Said Qutb ini banyak melahirkan idea-idea reformasi untuk menaikkan semula martabat dan juga taraf umat Islam. Cuma ya unfortunately ya, malang sekali perjuangan Said Qutb ini dianggap sebagai perjuangan subversif ya oleh kerajaan Mesir ya. Lalu untuk itu pelbagai tuduhan diberikan kepada Said Qutb ini yang menyebabkan Said Qutb akhirnya dihukum bunuh ya oleh kerajaan Mesir. Walau bagaimanapun ya itu yang kita kata gajah mati meninggalkan meninggalkan tas ya, meninggalkan gading ya, harimau mati meninggalkan belang ya, dan manusia mati meninggalkan nama. Tetapi hebatnya Said Qutb ini meninggalkan suatu buku ya, penulisan yang sehingga ke hari ini tidak ada tokoh bandingnya ya, iaitulah ya Fi Zilalil Quran. Apa itu buku Fi Zilalil Quran anak-anak? Ianya adalah suatu buku bukan setakat translation ya, bahkan juga kita katakan sebagai interpretasi ya terhadap isi kandungan Al-Quran ya. Jadi Fi Zilalil Quran ataupun di bawah naungan Al-Quran adalah merupakan buku yang sehingga ke hari ini menjadi rujukan dalam kebanyakan universiti pengajian Islam di seluruh dunia, apatah lagi di Universiti Al-Azhar lah ya. Nampak sangat dia walaupun pemimpinnya menuduh Said Qutb ini dengan pelbagai tuduhan, tetapi jauh di sudut hati mereka ini sebenarnya mereka sangat mengiktiraf jasa dan juga sumbangan Said Qutb di dalam menaikkan taraf ya umat Islam ataupun menaikkan semangat umat Islam ya untuk kembali memartabatkan insan rabbani di dalam diri masing-masing ya. Maka beliau ya, telah mati dibunuh ya oleh Presiden Jamal Abdul Nasir pada tahun 1966 ya. Seterusnya kita ada nama hebat ya di peringkat antarabangsa ini. Kalau Said Qutb tadi berada di Mesir ya, maka kita beralih ke Nusantara ya, ke bumi kejiranan kita, iaitulah ke Indonesia. Dan nama hebat yang kita akan diskusikan bersama adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Dr. Sheikh Haji Abdul Karim Amrullah, ataupun lebih mudah lagi dikenali dengan nama Profesor Hamka ataupun Abuya Hamka. Lahir pada tahun 1908 sehingga 1981 ya. Makna kata Hamka ini ya, beliau merupakan seorang tokoh guru ya, beliau merupakan tokoh pensyarah, dan dalam masa yang sama ya beliau juga merupakan tokoh wartawan yang banyak menulis dan mengkritik kerajaan Indonesia di bawah kepimpinan Soekarno satu ketika dahulu ya. Jadi untuk itu anak-anak ya, kita melihat kelebihan ya Hamka ini tadi. Jika Said Qutb menuliskan Fi Zilalil Quran ya di dalam bahasa Arab ya, interpretasi Al-Quran itu di dalam bahasa Arab, maka kita lihat ya Abuya Hamka pula menuliskan tafsir Al-Azhar, juga makna kata merujuk kepada interpretasi Al-Quran ya, tetapi menggunakan gaya bahasa yang lebih mudah untuk difahami oleh orang Nusantara, iaitu menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi untuk itu anak-anak yang dikasihi sekalian, saya rasa saya banyak kali bercerita berkenaan dengan Hamka ini, betapa beliau adalah manusia yang hebat yang tidak takut dipenjarakan di atas sebab-sebab kebenaran ya. Jadi untuk itu disebabkan oleh penulisan beliau yang begitu lantang mengkritik pemerintahan Soekarno ya, maka untuk itu akhirnya beliau ini dipenjarakan. Dan di dalam penjara saya suka bercerita berkenaan dengan kisah ini kerana ini menunjukkan kekuatan jiwa, kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa ya. Kita lihat ya, ketika beliau berada di dalam penjara, sebenarnya Soekarno ya merasa sangat menyesal ya, selalu menangisi ya ketidakadilan yang dilakukan terhadap Abuya Hamka, sehingga kan ya ketika beliau sakit ya, Soekarno mewasiatkan seandainya beliau mati dahulu sebelum Abuya Hamka, maka pastikan, ini wasiat beliau ya, pastikan jasad beliau nanti ya, jenazah beliau nanti akan disembahyangkan, diimamkan ya oleh Abuya Hamka. Jadi mana yang datang, mana yang yang meninggal dahululah. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Soekarno meninggal terlebih dahulu ya, Hamka diberikan usia yang panjang ya. Jadi untuk itu apabila
ya dipanggil Hamka ini di penjara, ya dia berada di penjara, dipanggil untuk menunaikan ya solat jenazah ya sebagai satu doa yang terakhir untuk Presiden Soekarno. Kita tengok Abu Yahya Hamka ya tidak teragak-agak untuk menerima pelawaan itu dan bersedia untuk menyembahyangkan, mengimamkan solat jenazah tersebut ya. Jadi apabila ditanyakan oleh rakan-rakan wartawannya yang menemu ramah Abu Yahya Hamka, apa yang menyebabkan beliau ini ya sudi memaafkan Soekarno ya, maka untuk itu jawapan Abu Yahya Hamka ni seringkali menyebabkan saya menitiskan air mata ya. Beliau memaklumkan bahawa sekiranya ya ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan perbuatan yang baik, maka itu adalah perkara yang biasa-biasa. Namun begitu, seandainya apabila ada orang menganiayai kita, menzalimi kita, menganiayai kita dan kita balas ianya dengan kebaikan dan doa, ya maka ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi Abu Yahya Hamka menegaskan bahawa beliau ingin menjadi manusia yang luar biasa. Jadi inspirasi daripada situlah anak-anak yang menyebabkan kita memilih Abu Yahya Hamka di antara tokoh yang kita bicarakan ataupun kita diskusikan pada lesson kita ataupun pada bab ini. Seterusnya satu lagi nama besar yang sangat berjasa dalam dunia Islam yang kita anggap sebagai juga reformis ya, ataupun kita panggil sebagai mujaddid ya, orang yang memperbarui urusan agama, yang membawa orang kata apa wind of change ya, fresh air ya di dalam dunia pemfatwaan ya undang-undang Islam, iaitulah Profesor Dr. Sheikh Yusuf Abdullah Al-Qaradawi ya, iaitulah ataupun nama mudahnya dipanggil sebagai Syekh Al-Qaradawi yang lahir pada tahun 1926 dan masih lagi hidup sehingga sekarang ya, dan beliau mendapatkan pengajian beliau ya, pendidikan awal beliau di Mesir ya, dan kemudiannya menyambung lagi pengajian beliau juga di Mesir ya dalam bidang pengajian Islam dan juga bahasa Arab, dan kemudiannya disebabkan oleh kecemerlangan beliau telah dihantar belajar ya di Universiti Al-Azhar tetapi di Qatar ya, dan beliau menjadi penasihat ya di Qatari Secondary Institutes of Religious Studies ya, dan akhirnya beroleh Doktor Falsafah di sana. Dan kemudiannya ya beliau banyak ya mencetuskan idea-idea baru ataupun nafas-nafas baru di dalam fatwa-fatwa yang terkini. Itu sebabnya akhirnya lahirlah ya buku yang dinamakan sebagai Al-Fatwa Al-Mu'asarah ya, ataupun fatwa terkini ya, fatwa contemporary yang bercakap berkenaan dengan isu-isu ataupun undang-undang yang berlaku bukan pada perkara usul, tetapi daripada usul itulah maka diterjemahkan di dalam perkara-perkara yang furu' ataupun perkara-perkara yang cabang. Dan di antara buku-buku yang menjadi rujukan utama ya umat Islam pada hari ini adalah The Lawful and the Prohibited in Islam ya, perkara yang dilarang dan juga perkara yang dibenarkan dalam Islam, and then Islam the Future Civilization ya, dan beliau juga menjangkakan ya, pernah membayangkan yang Islam ini ya akan menjadi future civilization ya, makna kata ketamadunan di masa akan datang. Makna kata keyakinan beliau itu menyebabkan beliau menulis such books ya, dan kemudian beliau ya juga diterima sebagai one of the most influential living scholars ya today ya by pusat pengajian Islam Oxford ya. Jadi untuk itu para pelajar yang dikasihi sekalian ya, pencapaian ini bukan setakat diiktiraf dalam dunia Islam tetapi juga diiktiraf di dalam dunia antarabangsa. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ya kita sambung dengan Said Ramadan Al-Buti. Siapakah itu Profesor Said Ramadan Al-Buti? Beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan di Turki yang merupakan seorang yang mempunyai kepakaran di dalam dunia pendidikan dan juga di dalam dunia ilmu Islam. Ya, jadi Said Al-Buti ini ya merupakan dekan ya, mendapat pendidikan awalnya di Universiti Al-Azhar dan kemudiannya menjadi dekan di Universiti Dimashq ya. Namun begitu ya apa yang saya nak ceritakan ini mungkin sedikit menyedihkan ya, kerana tragedi melanda ya Said Ramadan Al-Buti ini. Beliau gugur syahid ketika menyampaikan ya syarahan agama pada pagi Jumaat pada bulan Ramadan ya, dan itu berlaku pada tahun 2013 yang lalu lah ya. Dan sebelum itu ya, bila macam saya kata tadilah, manusia mati meninggalkan nama, meninggalkan jasa, meninggalkan sumbangan, maka kehebatan Said Ramadan Al-Buti ini dapat dilihat apabila beliau menganggotai majlis tertinggi Akademi Oxford ya di England dan juga Royal
Royal Society of the Islamic Civilization Researchers yang berpusat di Amman, Jordan. Ya, dan beliau menulis buku yang sangat famous, ya, yang juga menjadi rujukan saya lah ketika saya belajar dulu, iaitulah buku Fiqh Sirah. Para pelajar yang dikasihi sekalian, jadi sebagai kesimpulannya, ya, sebagaimana saya sebutkan pada awal kelas kita tadi, ya, al-ulama warasatul anbiya, ya, ulama itu adalah pewaris kepada para nabi, dan mereka ini adalah pemacu kepada evolusi ataupun perubahan, ya, perubahan positif yang berlaku di dalam dunia pendidikan Islam, ya. Jadi ketokohan mereka, usaha mereka, sumbangan mereka adalah sesuatu yang tidak boleh dinafikan. Bahkan, ya, kalau kita nak mencari role model, ya, anak-anak yang dikasihi sekalian, rather than kita berpaksikan kepada dunia barat, ya, alangkah indahnya, ya, kalau kita mengambil aspirasi, ya, perjuangan daripada tokoh-tokoh ini dan kemudian kita inspirasikan dalam kehidupan kita, ya, selaku bakal, ya, pendidik di masa hadapan, ya. Jadi kenapa agaknya kita kembali semula kepada pencapaian, ya, ulama-ulama kita ataupun pencapaian Muslim scholars, ya, kerana mereka ini bukan hanya, ya, sebagai seorang ulama, tetapi mereka juga berperanan, ya, sebagai pembawa, ya, ataupun ejen perubahan, yang membawa nafas baru di dalam pendidikan, dunia pendidikan itu sendiri, ya. Jadi untuk itu tamatlah sudah, ya, topik ketujuh kita, ya. Sehingga kita bertemu lagi, saya sudahi dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.